Dan kita mutekan rakan-rakan kita dulu dan berkongsi skrin. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita sekali lagi mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengikuti kuliah pagi ini, iaitu untuk mengenal kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Sekarang ni kita khusus perbincangan kita kepada semua kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf, waw, lam, ya. So kalau kita boleh recall balik, ya, korpus Al-Quran ni korpus Al-Quran ni membantu kita dengan menyenaraikan keseluruhan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf, waw, lam, ya. Ini muka surat ni ialah muka surat dalam korpus bahagian apa? Quran Dictionary, ya. Ini bahagian Quran Dictionary yang menu nombor 2 ni, ya. Kalau kita pergi menu nombor 1, dia kat sini word by word, dia akan paparkan dan terangkan setiap kalimah di dalam Al-Quran secara detail, ya, secara detail. So kalau kita pergi Quran Dictionary yang nombor 2 ni, ya, so dia akan senaraikan apa-apa saja kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, ya. Jadi perbincangan kita sekarang ni membabitkan 3 huruf akar qaf, waw, lam. So macam mana kita nak menggunakan untuk mencarinya? Ialah kita pergi ke Quran Dictionary ini. So tekan di atas ni, tekan huruf qaf, ya. Dia adalah huruf yang pertama. Ini senarai huruf pertama, huruf akar. Apa saja huruf akar yang kita ketahui itu? Huruf yang pertamanya kita mulakan dengan menekan di sini, iaitu qaf. Okey. Lepas tu bila kita sudah tekan qaf di sini, ini senarai seluruh huruf-huruf akar di dalam Al-Quran. Jadi kita cari qaf, waw, lam, ya. Sekarang ni kita qaf, ba, dan ha ni, ini membahaskan huruf kalimah-kalimah yang dibangun daripada qaf, ba, ha, ya. So kita tak nak qaf, ba, kita nak qaf, waw, lam. So kita tekan di sini, ya. Dia kecil sikit tapi rasanya tuan-tuan boleh lihatlah, ya. So kita pilih qaf, waw, lam. Qaf, waw, ni dia qaf, waw, lepas tu sampai lam lah, ni dia. Ya, so kita pilih qaf, waw, lam sebagai huruf akar dia, ya. Sekarang ni kita ambil qaf, waw, lam. Mula tekan di sini qaf, lepas tu yang senarai di sini pilih qaf, waw, lam. Bila dah pilih tu tekan go, ya. So bila tekan go tu, dia akan senaraikan ni dia, ya. So tuan-tuan boleh lihat sekarang ni maklumat mengenai semua kata-kata terbitan di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada qaf, waw, lam, ya. Dan dia dikumpulkan dalam 6 kumpulan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. So maklumat di sini bagi rakan-rakan kita yang baru menyertai kelas ni, ya. So bermakna terdapat berapakah kalimah yang dibangunkan daripada qaf, waw, lam adalah 1722 kalimah, ya. So banyak kalimah, ya, yang dibangun pada qaf, waw, lam ni, ya. So 1722 tu kalau nak dipecah-pecahkan, ya,
dia boleh dipecahkan dalam 6 kumpulan. Ni kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama tu apa dia? Form 1 verb. Maknanya kata kerja bentuk satu ataupun wazan satu, ya. Kata kerja wazan satu yang bersabit dengan qala, ya. So daripada qala ni dia akan banyak lagi dia pecah-pecahnya, ya, dalam bentuk fi'il madinya, dalam bentuk fi'il mudhari'nya, dalam bentuk fi'il amarnya, dalam bentuk fi'il nahinya, semua dalam tu, ya. So berapa banyak yang dalam kumpulan ni saja 1618 kali, ya. Kali maknanya bukan bermakna 1600 kalimah yang berlainan. So banyak di antara ni sebenarnya berulang kali, ya. Berulang kali. Katalah qala, kata kita akan jumpa qala tu banyak kali digunakan. Qala saja. Lepas tu katalah dalam kumpulan ni ada juga qalu. Qalu pun banyak kali diulang, ya. Tu cara kita nak menggunakan maklumat di sini. So kumpulan yang kedua ialah dia kata apa? Form 5 verb. Maknanya apanya? Kata kerja wazan kelima. Ini wazan yang kelima pula, ya. Dia mengambil bentuk yang ni, ya, taqawwala. Taqawwala ni ialah kata kerja wazan yang kelima. Yang tu beza. Yang ni wazan satu. Yang ni wazan kelima. Tak banyak. Iaitu 2 kali je dia kata, ya. Tak banyak, ya. So digunakan dalam bentuk wazan kelima hanya 2 kali. Lepas tu sekali dalam bentuk noun, ya. Aqawilun. Aqawilun dalam bentuk yang jamak lah ni, ya. Aqawilun tu daripada qaulun jadi aqawilun. Dia dalam bentuk sekali je, ya, sekali, sebab biasanya Al-Quran tidak menggunakan jamak kepada percakapan ataupun perkataan, yang kebanyakannya menggunakan mufradah, ya. So digunakan dalam sekali saja. Lepas tu 4 kali guna dalam qilun, ya, noun di sini, ya, qilun. Ini pun satu kategori kata nama juga, ya. Lepas tu 92 kali, ya, digunakan dalam bentuk verbal noun. Yang inilah isim masdar yang kita tengah kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa minggu yang lepas ni, ialah dalam 92 kali dibentukkan dalam asalnya ialah qaulun, kemudian dia pecah-pecah-pecah, ya, berbagai-bagai bentuk mengikut konteks ayat. Okey. Kemudian 5 kali, ya, 5 time ni dalam bentuk active participle. Active participle ni apa dia? Isim fa'il. Ya, yang ni tadi ialah isim masdar, yang ini isim fa'il, ya. So isim fa'il mengambil bentuk apa? Qailun. Ini bentuk isim fa'il lah tu, ya, qailun. So bila dicampurkan semua ni, dia mengambil jumlah berapa? 1722 kali, ya. So sekarang ni kita belajar mengenal, ya. Kalau tidak semua pun sebahagian daripada kalimah-kalimah yang daripada 1722 ni, ya. So sekarang ni kita fokus kepada yang verbal noun, ya, verbal noun, ya. Dulu kita dah dah mengambil beberapa contoh daripada kumpulan qala ni. So sekarang ni kita ambil yang 92 tu. So itulah, ya. So di manakah maklumat 92 ni? Dia senaraikan di bawah ni lah. Ni yang pertama tadi sebanyak 1618 ni, yang pertama ni verb form 1, ya. Maknanya kata kerja wazan satu. Kalau tuan-tuan nak tukar ke bahasa Melayu pun boleh, ya. Right click saja. Sini right click mouse tu dia ada translate tu Malay, ya. Ni translate ni. So dia tukarlah. Tu sekarang ni Melayu lah ni, ya. So kata kerja bentuk satu, mana apa dia? Kata kerja wazan satu, ya. Wazan satu. Okey, sebanyak berapa? 1618, ya. Yang ini. So kalau kita tengok senarai ni banyak ni. Ni dia.
Tetapi malangnya di sini dia tukar juga bahasa Melayu ya, sedangkan kita nak tengok belah kanan ni ayat Al-Quran tu. So maknanya untuk menukarkan bahasa Melayu di sini tak berapa sesuai ya, sebab kita nak tengok ayat Quran tu. Tukar balik ya. Tukar ke bahasa Inggeris semula. Arabic, Malay. So sini sepatutnya Google Translate. Mana yang kita nak cari English. Choose another language. Okay, Malay tukar pada English lah. Okay. Translate. Ya. So sekarang ni bahasa Inggeris dan dia okey, kenapa yang ni apa? Yang ni pun ditukar juga ya. Okey, kalau macam tu kita keluar balik ya, kita balik semula, kita nakkan ayat Al-Quran di situ ya, bukannya balik kawalam go. Okey, so kita nakkan senarai dalam bentuk ayat Quran ya. So tuan-tuan tengok sini, form 1 ni berapa? 1618 kali ya. So kalau senarai ni panjang lah. Ya panjang ni, kena laju scroll bawah. Okey. Nah, 1618 memang panjang lah. Lepas tu kita nak tunjukkan kumpulan selepasnya, dia akan ditunjukkan selepasnya lah. Okey. So ini kumpulan yang kedua. Yang dia kata tadi, kata kerja wazan yang kelima. Ini ada dua contoh saja ya, iaitu apa? Taqawwalahu dengan taqawwala. Ini bermakna ini adalah fi'il madhi wazan kelima ya. Ini adalah bentuk fi'il madhi wazan kelima. Yang ni ya. So maksud dia kata kerja ni ialah khusus dalam ayat tu adalah bentuk fi'il madhi ya, wazan kelima. Kemudian bentuk kata kerja dia kata digunakan sekali saja, iaitu apa? Al-aqawilun ya. Al-aqawili dalam baris bawah tu kerana apa? Yang ni adalah idhafah lah ya. Dia idhafah jadi lam tu mengambil baris bawah ya. Lepas tu 4 kali digunakan dalam kata nama iaitu qila, waqili, qila dengan qila ya. So 4 kali digunakan dalam bentuk kata nama, asalnya ialah qilun menjadi qila ya. Lepas tu kumpulan verbal noun yang 92 kali tadi ya. Kalau tuan-tuan ingat bawa apa kat atas tadi, dia kata berapa? 92 kali yang ni. 92 kali verbal noun qaulun. So yang itulah bahagian disenaraikan yang ni. Okey, masih lagi kata kerja bawah lagi. Ni dia ya, disenaraikan bahagian verbal noun yang 92 case ya. So kalau kita scroll ni maknanya semua senarai ni 92 lah ya, sampai ke bawah ni, sampai sini bermakna ada 92 contoh ataupun kalimah-kalimah yang mengambil bentuk verbal noun iaitu isim masdar ya. Selepas tu dia juga kongsi yang kita active participle isim fa'il. Ini isim fa'il. Ada berapa kes? Ada 5 ya. So 5 bentuk dalam isim fa'il ya, iaitu qailun, qailun, qailuha, wal qailina dan qailun yang adalah dalam bentuk dipanggilkan active participle. Nanti saya akan tunjukkan dalam template kita tu apa yang mana satu active participle, yang mana satu isim masdar dan sebagainya ya. So saya tunjukkan template yang kita gunakan biasa untuk membantu kita dalam pelajaran. Ini dia. Ini di isim fa'il yang ni lah. Kolom D ni. Ini active participle. Ini acuan dia ya. Acuan dia ialah dalam bentuk apa? Fa'ilun untuk wazan pertama. Kalau wazan kedua, mufa'ilun. Ya. Wazan ketiga, mufa'ilun. Wazan keempat, muf'ilun. Inilah bentuk isim fa'il
Yang tadi ditunjukkan, dia kata apa? Active participle. Inilah isim fa'il semua ni. Tengok sini. Qailun. Qailun bermakna keseluruhan kalimah yang digunakan di dalam senarai ini mengambil bentuk isim fa'il wazan 1. Tengok di sini, tengok acuan dia. Dia mengambil bentuk ni saja. Fa'ilun, qailun. So bermaknanya wazan 2 ke bawah ni tidak ada tidak ada kalimah tu di dalam Al-Quran tadi. Untuk kalimah daripada qaf waw lam, dia mengambil hanya bentuk fa'ilun saja, iaitu wazan 1 saja. Itu aktif participle yang ni. So yang ni sekarang ni kita tengah bincangkan kumpulan ni lah, yang 92 ni, verbal noun ni. So kalau ada masa nanti kita akan visit sekali lagi yang bahagian kata kerja, yang mana sebenarnya kita dah buat dalam minggu pertama dan minggu kedua. Okey. So semalam kita berhenti berkongsikan ayat mana? Ayat wa in yaqulu, yang ni wa in yaqulu tasma' liqaumihim, iaitu ayat surah 63 yang ayat yang keempat, dan kalimah liqaulihim ni adalah kalimah yang ke-8. Bermakna ayat ni panjang, bukan ini saja, ini sebahagian saja. Sebab kalau ikut yang ni, dia nombor berapa? 1, 2, 3, 4. Liqaulihim dalam perenggan ni dia dalam nombor 4. Bermakna sebelum wa in yaqulu tu mesti ada perenggan-perenggan ayat yang lain, sebab dia liqaulihim ni, dia kata sini adalah kalimah yang nombor 8. Itu dia. Kita berhenti semalam di situ. Kita akan sambung sekali lagi hari ini. Semalam kita berkongsikan yang apa? Liqaulihim ni adalah dikaitkan dengan kaedah pertamanya, liqauli adalah jar wa majrur, sebab li ni adalah harfun jar. Jadi harfun jar, kalimah selepasnya majrur dan ditanda dengan lam yang berbaris bawah. Itu jar wa majrur. Kemudian qaulihim ni ialah idhafah. Itu yang kita kongsikan semalam. Dan saya telah bagikan panduan untuk mengenal kalimah yang terikat dengan kaedah dipanggilkan idhafah. Semalam saya bagikan 4. Sebenarnya ada 5 syarat. So untuk permulaan ni kita mahirkan yang 4 tu dulu. Lain kali kita akan kongsikan yang ke-5. So itu kita bincang ni, dan kita kemudian kita cuba memahami macam mana kalimah ni digunakan dalam konteks ayat ini. Pertama dalam perenggan ini, so kita kata ayat ni adalah bermaksud apa? Bermula dengan wa in tu ialah dan jika. So waw ni adalah waw istinafiyah, waw penyambung ayat, sebelum, mana dia menyambung cerita kepada ayat sebelumnya. Dan in adalah harfun syartun, harfun syartun, shim ra ta, syartun, syarat. Melayu pun cakap syarat. So harfun syartun juga berfungsi sebagai harfun jazam, jazmun. Semalam saya telah berkongsikan, in adalah harfun syartun dan dia juga berfungsi sebagai jazam. Jazam jim zai dengan mim. Kalau nak diingatkan kembali, saya kopikan ayat ni, pergi kepada keyboard Arab ni, so saya kopikan kat sini untuk rujukan kita. Dan saya betulkan mana yang ejaannya yang salah tu, kita betulkan. Sebagai contoh, sini alif ni sepatutnya alif yang
ada tanda bulat di atasnya ya, sebab dia alif ziyadah ya. So kita ganti dengan alif, lepas tu letakkan tanda bulat di atasnya. Tu ya, itulah ejaan yang sebenar ya. Bukannya alif saja, tapi dia ada tanda di atas bulat tu menunjukkan dia alif ziyadah. So ini ayatnya. So sekarang ni kita cuba lihat ya, kenapa yang liqaumihim ni sebenarnya adalah maf'ulun bih ya, maf'ulun bih kepada apa, kalimah tasma' ni. Tasma' ni yang maknanya kamu mendengar, tetapi kamu mendengar ni dia mengambil ain yang sukun, bermakna dia bukannya fi'il mudhari' yang perlakuan ataupun yang mendengar tu telah berlaku belum lagi. Bila dia sukun bermakna perbuatan tu belum berlaku ya. So dia diterjemahkan sebagai akan, bukannya kamu mendengar, tapi kamu akan mendengar ya. So semalam pun kita sudah berkongsi yang tasma' ni apa dia ya. Semalam kita pun dalam yang tasma' ni kita kata apa dia, kita bagi penerangan dia adalah fi'il mudhari' majzum ya, majzum, bukannya maklum, majzum ya. So bila majzum ya, dia memberi arti bukannya kamu mendengar, tapi kamu akan mendengar ya, ataupun kamu akan dengar. Itu makna dia. Kamu sini ialah seorang ya, kamu akan mendengar. Sebab dia majzum ya, mendengar. Kalau kamu mendengar macam mana? Dia itu marfu'. Mendengar ya. So mendengar tak ada bahasa Arab, so saya pergi ke logos yang Melayu punya, iaitu Jawi. HIJ ni Jawi. Okay. So saya type mendengar menggunakan Arabic Jawi, Jawi, keyboard Jawi. Kamu akan mendengar mim, non, dal, nga, ro ya, mendengar. Itu Jawi ada. Arab tak ada nga ya, so saya gunakan mendengar Jawi punya. Saya kopikan pergi ke sini dan letak mendengar tu di sinilah. Tu ya. So kamu akan mendengar, itu maksud dia. Bukannya kamu mendengar, dia ada akan ni sebab apa, ain tu yang disukunkan bermakna kalimah ni i'rab dia majzum ya, majzum. Okey. So kenapa dia majzum? Sebab dia terlibat dengan kalimah in di sini ya. In tu ialah apa dia? So saya akan terangkan in ya. Saya masukkan dalam sini. In adalah kita panggil dia harfun syartun, ha, ro dengan fa, harfun syartun, syarat ya. Mana bila ada harfun syarat tu, ayat tu menjadi ayat syarat. Ayat syarat ya. So dia adalah harfun syartun ya. Pada masa yang sama dia juga harfun jazam ya, harfun jazam ya. Okey. Okey, kita letak wa lah ya. Wa tu maknanya dan, dia harfun syartun dan harfun jazam ya. Wa jazmun ya, jazmun. Walaupun tak ada baris ya. So kalau kita membariskan bunyi dia apa? Harfun syartun wa jazmun, dan wa ni dan lah ya, jazam. So
Okey, apabila ada harfun syartun, jadi kalimah selepasnya akan mengambil i'rab yang jazam. So apakah kalimah selepasnya? Ada dua ya. Satu yaqulu, yang kedua tasma'. Ya. So kita lihat di sini, pertamanya selepas in, yaqulu ni bermakna yaqulu adalah fi'il mudhari' yang majzum. Ya, so saya kopikan sini, bawa ke bawah ni. Sekarang kita kupaskan yaqulu ya. So yaqulu ni sekarang ya, dia adalah fi'il mudhari' okey, saya ija dan typekan supaya tuan-tuan boleh mengikutnya dengan lebih perlahan ya. Kalau saya syarah saja mungkin tuan-tuan tak nampak ya. So saya ambil masa sikit untuk tuan-tuan berkongsi. So bermakna yaqulu ni kerana dia adalah kalimah selepas kalimah harfun syartun wa jazmun, so dia dia adalah fi'il kalimah yang mengambil i'rab majzum ya. So saya copy saja sini ya, nak type pun boleh, kalau copy pun boleh ya. So yaqulu adalah fi'il mudhari' yang majzum. Yang ni juga fi'il mudhari' majzum ya. Tetapi tuan-tuan cuba lihat sini, kita nampak huruf terakhirnya baris mati untuk majzum, bermakna dari segi bilangan ya, dari segi bilangan fa'il kepada fa'il kepada kata kerja ni ialah singular ya. So bila kita boleh tambah di sini, singular ialah mufradah ataupun mufrad. Itu menunjukkan fa'il dia pelaku kepada siapa yang melakukan perbuatan dalam perkataan tu ialah seorang, singular ya. Jadi kamu ni adalah kamu seorang. Kamu akan mendengar tu maknanya kamu seorang. Tetapi di sini fi'il mudhari' majzum juga, dia hujung dia waw alif ziyadah. Ya, so waw alif ziyadah bermakna ramai, yang jamak. Itu beza dia. Dua-dua majzum ya, tetapi satu jamak, satu mufrad, singular. So kita nak terangkan, kita masuk di sini dia adalah yang jamak. Jim, mim, ain ya. Dari satu ini mufrad, satu ni jamak. So kita boleh lihat perbezaan dia. Dua-dua majzum ya. Yang ni majzum, ini majzum, dan dua-dua juga fi'il mudhari'. Yang ni pun mudhari', yang ni pun mudhari'. Tetapi bezanya ialah ini ditujukan kepada yang ramai. Ya. Kerana apa ramai? Sebab dia menunjukkan kepada ayat ni, surah ni menceritakan siapa yang berkata ni ialah orang-orang munafik ya. Orang munafik ini ayat surah 63 ni ialah surah Al-Munafiqun ya, surah orang-orang munafik. So ditujukan kepada orang-orang munafik tu. Yaqulu apa maknanya? Mereka berkata. Ya, mereka berkata. Tapi dia dalam bentuk majzum, maknanya belum lagi berkata. Maknanya dia diikat oleh in ya. So jika mereka berkata. Itulah konteks konteks ayat syartun. Belum lagi berlaku ya. Allah nak mengatakan jika mereka semua berkata. Jadi bila kita memberi makna di sini ya, di sini ramai, jadi ya dengan waw alif ziyadah ni membawa erti mereka. Ya, so sini kita masukkan ya makna yaqulu tu ya, iaitu apa? Mereka semua ramai ya. Sebab dia ramai, so kita, tapi mereka patutnya dah fahamlah ya. Mereka itu sudah ramai, jamak, semua berkata. Kaf alif ta tu ya. Itu maknanya yaqulu bermakna
mereka semua berkata. Ini adalah fi'il mudhari' majzum dipanggil ya. Sebab majzum membawa erti perbuatan tu belum lagi berlaku ya. Okey. So bila ayat tu digunakan dalam bentuk in yaqulu, kita akan dapati maknanya kita akan kita akan terjemahkan sebagai, so kita masukkan in di sini ya. Okey. Okey. So kita masukkan sekali, masukkanlah sekali waw tu tak apa ya. Ambil wa in terus. Supaya kita nampak konteks dia ya. Okey, so kalimah dia wa in yaqulu. So wa in yaqulu bermakna ada harfun syartun yang membawa erti jika ya. So masukkan jika di sini, dan tu kita masukkan sekali ya. Kita nak menterjemahkan bahagian tu, dan jika ya, jika jim ya kaf. Okey, itulah makna sebenarnya wa in yaqulu. Dan jika mereka semua berkata ya. Yaqulu ni tuan-tuan sebenarnya adalah juga dibangun daripada 3 huruf qaf waw lam juga ya. Tapi dia dalam bentuk kata kerja. Kita sekarang nak membincangkan yang ini dalam bentuk isim masdar ya. Yang ni isim masdar, yang ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Kedua-dua tu adalah dibangun daripada 3 huruf yang sama, qaf waw lam. So jadi apakah konteks ya Allah tasma' ni? Okey, so sekarang ni kita kata wa in yaqulu ni adalah, kita katakan ini adalah ayat syartun. Yang ni kita panggil dia ayat ya. Ayat ya ta syartun. Shim ra ta. Kerana dia ada in ya, ada in dia menjadi dia ayat syartun, ayat syarat dia panggil. So bila ada ayat syarat, mesti ada jawab syarat ya. Kalau ada ayat syarat, mesti ada jawab kepada syarat tu. Bila ada jika, mesti ada turutan jawab kepada jika itu. So inilah jawapan dia ya, tasma' liqaumihim ya. So sekarang ni saya kopikan yang ni, bawa ke bawah ke sini, dan saya kopikan ke sini. So sekarang ni saya terangkan yang tasma' liqaulihim itu sekarang adalah jawab syarat ya. Jawab jim waw alif ba ya. Jawabun syartun shim ra ta. Okey ya. So bila ada ayat syarat ya, dia mesti ada jawab syarat, dan jawab syarat mesti mengikut mesti mengikut i'rab ayat syarat, iaitu dalam bentuk majzum ya. Sebab itulah tasma' digunakan sebagai fi'il mudhari' yang majzum, sebab dia adalah jawab syarat kepada in yaqulu. Yaqulu majzum, jadi tasma' kenalah majzum ya. Sebab itulah menggunakan tasma' ni fi'il mudhari' mufrad yang majzum ya. Yang liqaumihim ni objek kepada tasma' lah ya. So bila dia menjawab syarat tu, dia adalah sambungan daripada jawab syarat tu, perenggan dia iaitu tasma' liqaumihim ya. So tasma' adalah jawab syarat kepada yaqulu. Jadi tasma' liqaumihim ni kita boleh katakan satu ayat. So kita panggil dia ialah
ayat jawab syarat, ya. Kalau kita Melayu dia ayat ya jawab syarat, ni Melayu, ya. Ya, kalau kita nak gunakan bahasa Arab, kita boleh gunakan jumlah. Jumlah tu mana ayatnya? Jim, mim, la, ta. Jumlah. So kalau ada jumlah tu tak perlu ayat lagi lah. Jumlah jawab syarat. So yang ni tadi pun kita boleh gunakan jumlah, iaitu syartun. Ya, tukarkan ayat yang Melayu tu kepada Arab, jumlah syartun. So wa in yaqulu adalah jumlah syartun, tasma' liqaumihim adalah jumlah jawab syarat, ya, jawabun syartun. Itulah kenapa, ya, di dalam ayat ini dia mengambil ain tu disukunkan, ya. Sukun adalah majzum untuk kalimah yang singular, waw alif ziyadah adalah majzum untuk kalimah yang jamak, ya. Jadi bila kita faham konstruk tadi, barulah kita dapat memahami makna ni, iaitu apa dia? Wa in, Allah kata jika dan jika, ya. Dan jika mereka berkata, Allah kata kat kita, ya, mereka ni, apabila mereka ni berkata, apa yang berlaku? Tasma' liqaumihim. Kamu, ya, kamu ini menuju kepada Nabi, ya. Sebab tu dia singular ni, ya, ayat ni. So kamu Muhammad, tasma', kamu akan dengar, ya, liqaulihim, ya, percakapan mereka itu. Sebab mereka berkata ni, ya, jadi kamu akan dengar percakapan mereka. Kerana apa? Inilah karakter orang-orang munafik. Allah nak menceritakan kepada Nabi Muhammad, ya, orang-orang munafik ni pandai bercakap. Ya, kamu akan terpegun. Kamu akan merasa mereka tu hebat, ya, dan dengan kata-kata mereka, ya. Itu yang masukkan dalam ayat ini, ya. So ayat ini adalah ayat berapa? 63 surah Al-Munafikun, ayat keempat, yang kalimah yang ke-8. Cuba kita tengok ayat tu, ya. Dalam konteks ini hanya perenggan saja, ya, satu perenggan daripada ayat. Cuba kita lihat ayat sepenuhnya, ya. Kita ambil di sini. Tekan saja di sini. So dia bawa kita kepada ayat. Inilah ayat yang sebenarnya. 7.55. Okey. Oh, dah lebih masa, ya. Cepat dah, masa berlalu, ya. Tak apa. Okey. So ayat yang sebenarnya ialah daripada waiza, ya. Waiza. Tadi perenggan tadi yang dikongsikan kita ialah dari sinilah, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Ini surah Al-Munafiqun, ya. Sini pada tulis Al-Munafiqun, ya. Jadi Allah nak katakan pada Nabi Muhammad tentang orang-orang munafik itu. Allah kata apa? Wa iza, dan apabila ra'aita ni maknanya kamu melihat hum tu mereka. Hum tu ialah al-munafiqun ni. Apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka, ya, Melayu pun cakap apa? Takjub. Daripada takjub tu daripada Arab lah, ya. Jadi tu'jibuka, ka ni engkau, iaitu Nabi kita lah Muhammad, ya. Ajsamuhum. Ajsamuhum ni apa dia? Daripada jasmun, badan mereka lah, tubuh mereka tu, ya, menakjubkan kamu. Maknanya orang-orang munafik ni dari segi pakaian dia, dari segi apa, badan dia pun macam hebat. Itu maksud ayat ni, ya. Sekiranya atau apabila kamu melihat mereka, ya, maknanya kamu akan melihat bentuk badan mereka, fizikal mereka tu menakjubkan kamu, ya. Maknanya menarik, ya, menarik perhatian kamu, itu maksudnya. Allah nak menceritakan tentang orang-orang munafikun, ya. Dan Allah sambung lagi, dan jika mereka berkata tasma'
liqaulihim wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka bercakap pula, Allah kata kamu akan tentu mendengar perkataan mereka. Itu Allah nak menceritakan kepada Nabi, ya, orang-orang munafik ni dia macam tu, ya, pandai bercakap, persembahan dia, cara mereka berpakaian, cara mereka mendampingkan diri mereka hebat. Ya. So itu peringatan Allah kepada Nabi pada waktu itu, dan kalau kita reflect waktu sekarang pun perkara ni juga berlaku. Ya, ramai di antara mereka-mereka yang kita tengok hebat, ya, dan pandai berkata, kadang-kadang perkataannya itu sebenarnya tidaklah jujur, ya. Maknanya orang-orang yang macam tu sama juga karakter dengan apa yang Allah ceritakan di zaman Nabi sebagai orang-orang yang munafiqun, ya. So sekarang di zaman kita ni banyaklah, bukannya orang Islam je mungkin berciri munafiqun, ya. Kalau orang Islam berperangai sebagai munafiqun tu, ya, dia berciri, dia mungkin orang Islam tapi ciri-ciri dia tu, ya. Dan juga orang-orang yang bukan Islam, kalau dia berciri-cirikan, ya, sama dengan orang mereka, dia pun mempunyai karakter yang sama yang perlu kita beri perhatian, ya. Jangan semestinya kita tertarik dengan perkataan-perkataan dan penampilan orang-orang yang Allah kategorikan dalam bentuk ini untuk kita jadikan ibrah, ya. So itulah yang dikongsikan, dan itu wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan sekiranya mereka berkata kamu akan mendengar perkataan mereka. Maksud dia mendengar tu akan beri perhatianlah, ya, kamu beri perhatian. Ya. So sekiranya kita berilmu, jadi kita akan boleh menapis, ya, apa yang mereka katakan, ya. Itu perkongsian kita bagi melihat wa in yaqulu tasma' liqaulihim dalam konteks ayat ni, dan of course ayat tu panjang lagi, ya. Disambungkan, Allah menceritakan siapa mereka itu, ka'annahum khusyubun musannadah, ya. Allah menceritakan mereka ni sebenarnya Allah kata tak ada apa pun, ya. Mereka ni ibaratkan apa? Khusyubun ni lah kayu, ya. Kayu musannadah ni ialah kayu yang disandarkan ke dinding ke, ya, ke pokok lain ke, itu saja, ya. Sebenarnya mereka tidaklah hebat, Allah kata, ya. Jadi kita kena berhati-hati dengan orang-orang yang Allah cuba kongsikan dengan kita di zaman Nabi, dan di zaman kita pun ada juga terdapat orang-orang yang tidak jujur sebenarnya, tetapi mereka membuat penampilan yang cantik, yang hebat, dan percakapan yang hebat untuk menarik perhatian kita, mungkin untuk tujuan menyesatkan kita, ya, daripada tugas kita sebagai khalifah Allah yang sebenar, ya. Dan mungkin hari kita besok kita tak ada, kita akan ada hari Isnin, so mungkin kita akan sambung terus, ya, untuk memahami keseluruhan ayat ini dalam konteks yang kita kongsikan sebelum tadi, iaitu apa? Yang ini tadilah, ya. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, ya. So saya berhenti dulu di sekarang sebab kita ada kelas lain. Selepas ni kita ada 2 kelas lain, ya, yang kita akan berjalan. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk waktu ini, dan kita akan sambung pada hari Isnin minggu depan, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu
minkum Minum. minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Doktor.